Alhamdulillah, insyaAllah hari ni kita nak cerita balik apa yang kita buat rawatan semalam. InsyaAllah saya nak kongsikan pada tuan-tuan, insyaAllah. Okay, jadi Alhamdulillah semalam kita dah pergi ke tempat Ustaz Kazim sama-sama dengan rakan-rakan, anak buah saya, dan juga tak lupa pada adinda saya Ustaz Syafiq, pusat rawatan Al-Idrus. Jadi Alhamdulillah semasa semalam dah sampai dalam pukul 9. Kita mulakan rawatan dalam pukul 10. Kita sesuai kena dengan Ustaz, Alhamdulillah. Jadi hari ni saya nak terang lah apa yang berlaku, apa yang saya nampak, apa yang saya lihat, dan saya nak terang kepada tuan-tuan apa sebenarnya yang Ustaz Kazim lalui selama ni. Jadi Alhamdulillah, saya pun ucap terima kasih kepada tim Ustaz Kazim, PA Ustaz Kazim, isteri Ustaz Kazim dan Ustaz Kazim sendiri yang memberi layanan yang baik pada saya. Dan saya tak sangka lah Ustaz Kazim ni seorang yang low profile, seorang yang ramah. Walaupun dalam keadaan dia sakit, dia masih melayan tetamu dia. Jadi dia seorang yang baik lah, murabi yang baik. Dan Alhamdulillah, saya syukur banyak pada Allah SWT. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan semua semalam, memang yang terjadi kepada Ustaz Kazim ni memang ia adalah daripada perbuatan sihir, perbuatan kianat sihir daripada manusia dan jin. Jadi mungkin ada orang yang kata marketing. Bagi saya, bila saya melihat keadaan Ustaz Kazim semalam, saya tak mampu buat apa. Yang saya mampu hanya mengalirkan air mata saya. Sebab apa? Saya tak sanggup tengok ujian yang kena pada Ustaz Kazim ni amat-amat dahsyat, tuan. Dan beliau sakit ni bukanlah baru. Beliau sakit ni dah daripada tahun 1997 beliau diuji oleh Allah SWT, diuji imannya akibat beliau telah disihir. Dan semalam memang Ustaz Kazim ceritalah bagaimana permulaan dia disihir, bagaimana dia makan nasi menjadi ulat. Itu permulaan dia nak jadi sihir pada tahun 1997. Jadi Alhamdulillah semalam memang kita tengok memang teruk. Memang Ustaz Kazim ni kalau tak ada berlinding, kalau kena macam orang kita ni, saya ingat habis awal. Bukan kata habis awal, merana lagi awal, tuan. Ustaz Kazim merana dah, tapi dia masih kuat semangat. Tuan-tuan nak tahu tak Ustaz Kazim ni macam mana? Malam-malam tak boleh tidur banyak tahun dah, tuan-tuan. Ni diceritakan oleh isteri Ustaz Kazim kepada saya. Sebab saya tak boleh tahan. Memang saya pun sedih sangat, tuan. Ustaz Kazim mengalami tak boleh tidur malam dah bertahun-tahun. Bila tak boleh tidur, lepas subuh bukan beliau tidur, dah beliau mangkit, bagi ceramah, ajak budak-budak, terus sibukkan diri. Jadi tuan-tuan faham tak keadaan keletihan yang, tapi beliau ni saya rasa orang yang penuh semangat, dan dia bukan orang yang cepat putus asa. Dan juga saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan juga, Ustaz Kazim dah buat rawatan doktor ni dah berpuluh-puluh dah rawatan doktor. Dah banyak dah pakar-pakar, dari pakar tulang, pakar kulit, pakar segala pakar lah yang telah merawat Ustaz Kazim. Bukan Ustaz Kazim hanya mempercayai bomo ataupun mempercayai rawatan Islam ni ke apa, tidak. Ustaz Kazim dah lakukan semua dah. Dan untuk mengetahui tuan-tuan, Ustaz Kazim ni dengan istana ni cukup dekat lah. Jadi memang dia dah buat proceeding daripada hospital sendiri dia buat, tapi tak dapat punca kesan dia, tak tahu apa benar. Jadi bila semalam kita buat tu, memang adalah, saya tak mau cerita dalam ni apa yang terjadi tapi saya boleh beritahu ia adalah sihir yang kuat. Dan Ustaz Kazim bukan kena satu penjuru. Ustaz Kazim kena banyak penjuru yang menyerang beliau. Jadi hasad dengki manusia ni sampai ke tahap tu. Seorang guru agama sanggup mereka sihirkan. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, stop lah. Yang mana kata Ustaz Kazim buat marketing, Ustaz Kazim ni berlakon, Ustaz Kazim ni macam ni, tolong stop lah. Saya mohon ampun dan maaf. Saya nak minta pada orang yang cakap tu, tolong stop. Kamu tidak melihat dengan sendiri. Saya yang melihat dengan mata saya sendiri. Saya yang tengok apa yang terjadi. Saya yang tengok kulit Ustaz Kazim. Saya yang tengok muka dia macam mana. Saya yang tengok semuanya. Cukup-cukuplah kepada semua yang netizen-netizen yang nak mengecam Ustaz Kazim yang kata berlakon. Cukup, saya mohon ampun. Saya minta, tolonglah sengat. Janganlah buat perkara-perkara mendatangkan fitnah pada Ustaz Kazim. Ya betul tuan-tuan, permulaan hari tu saya pun jadi goncang juga. Apabila Ustaz Kazim buka mak tu, lepas tu ada juga beberapa pihak-pihak yang mengatakan Ustaz Kazim sedang berlakon ni semua
dia timbul isu fitnah. Itu yang kata fitnah ni cukup bahaya tuan-tuan. Sampai saya pun jadi 50 orang masa tu. Saya dihentam oleh netizen. Golongan-golongan yang sebelah sana hentam saya, kata saya ni buat kepala tau. Oh, Tok Singa ni buat kepala tau lah. Padahal yang tu pelekat sajalah. Oh, cerita pasal sihir ke tak apa. Bukan saya yang cakap sihir ke tak apa. Tapi Ustaz Kazim sendiri yang beritahu dia kena sihir ke tak apa. Dan tuan-tuan, kulit dia memang kronik tuan-tuan di kaki-kaki dia. Dalam keadaan dia tak boleh tidur. Dalam Allah Ta'ala uji kulit dia. Tiba-tiba berdarah tak tentu pasal, bengkok tak tentu pasal. Masih semangat lagi di pagi tadi saya tengok dia buat live. Masih semangat nak mencurahkan ilmu ni tuan-tuan. Dan beliau kata semalam, dia kata kalau boleh dia nak meninggal dalam keadaan dia mengajar ilmu, dalam keadaan dia berjihad di jalan Allah ni, berjihad ni tuan-tuan, mengajar ilmu ni. Saya memang sangat-sangat terharu semalam. Memang saya tak dapat menahan kesedihan saya apabila saya memegang tangan beliau, saya memegang badan beliau. Allah saja yang mengetahui lah. Saya tak mampu nak tahan, bukan saya berlakon semalam. Saya tak mampu nak menahan air mata saya. Sebab saya tengok seorang yang kuat macam ni. Dan pendinding Ustaz Kazim cukup kuat. Tetapi sudah main dengan sihir ni tuan-tuan. Sihir yang dihantar oleh pihak-pihak yang tak tentu pasal ni pun memang cukup dahsyat lah sihir tu. Sihir ni grade A lah bagi saya. Saya pun ni jadi panas badan saya ni. Berubat Ustaz Kazim kering habis, pecah mulut-mulut saya ni. Sebab apa? Kita main dengan tenaga dalaman semalam. Saya tekan tu tenaga dalaman semalam. Saya pun mulut pagi-pagi tadi mengkit, pecah habis ni. Lidah semua jadi putih habis. Pecah sebab apa? Panas. Main lawan kita, orang kata main jurus ni, kita baca Al-Quran, kita jurus Ustaz Kazim, buat keluar angin-angin yang tak elok dalam badan ni. Bukan takat efek Ustaz Kazim tuan-tuan. Saya juga ni, wallahi saya beritahu ni. Semalam mulut saya tak ada pecah-pecah ni. Jadi macam ulcer ni. Tak ada semalam. Balik pada berubat Ustaz Kazim semalam, pagi semalam tidur tu rasa panas badan. Saya tahu dah. Ni kesan daripada kita merawat Ustaz Kazim. Sebab tu saya kata yang kena Ustaz Kazim ni bukan calang-calang. Tak usah cakap andai lah. Bukan calang-calang yang kena Ustaz Kazim ni. Betul lah Ustaz Kazim kata yang mana nak mai kalau kata tak cukup, tak usah duk mai lah. Sebab apa? Bukan senang tuan. Dia akan kacau macam-macam. Tapi alhamdulillah lah, saya kuatkan, saya bacakan hizib-hizib, saya bacakan doa Ustaz Kazim. Dan kita juga minta Ustaz Kazim doa pada kita. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita akan buat rawatan susulan juga nanti. Jadi saya hari ni saya live bukan untuk apa-apa tuan-tuan. Saya nak mohon kepada orang yang tukang-tukang fitnah, tukang menyebarkan benda-benda yang tak betul, tolong stop lah benda ni. Ustaz Kazim bukan buat marketing. Ustaz Kazim bukan nak promote dia punya filem. Ustaz Kazim bukan nak jual produk-produk dia. Bukan Ustaz Kazim buat ni pergi jual garam ke apa, dok tuan-tuan. Ustaz Kazim tak buat macam tu. Dia tak buat dia sakit-sakit dia pakai garam hilang, dok. Dia tak buat perkara-perkara macam tu tuan-tuan. Ini bukan marketing tuan-tuan. Ini benda yang betul. Ini benda yang realiti. Yang dia bagi tahu dia tak tahan tu sebab apa? Dia tak tahan menanggung kesakitan. Dia tak tahan menanggung kesakitan yang telah terjadi di atas tubuh badannya. Maka itulah dia minta. Dia minta tolong. Bukan dia buat marketing, buat bahan-bahan ke apa ke, nak pergi jual filem ke, tak ada tuan-tuan. Filem yang dibuat oleh Mawi ni, filem bercerita apa? Zamzam ala Kazim ni cerita balik apa kehidupan Ustaz Kazim. Nanti tuan-tuan boleh tengok lah. Diceritakan balik bagaimana Ustaz Kazim menempuhi segala cabaran dugaan yang telah diberi pada Ustaz Kazim ni. Bukan kita nak promote filem ke apa. Kalau tuan-tuan nak tengok bagaimana Ustaz Kazim sendiri berlakon sendiri balik, ceritakan balik, flashback balik kehidupan Ustaz Kazim, boleh tengok. Tak mau tengok pun tak apa. Bukan paksaan, bukan suruh promote ke, tak ada. Ni saya tak ada Ustaz Kazim tahu tu esok pergi buat live, pergi promote filem saya, tak. Cuma saya tanya filem tu filem apa Ustaz? Ustaz cerita saya filem ni dibuat balik sejarah hidup saya balik, bagaimana saya menempuhi sihir, bagaimana saya nak membina madrasah dengan keadaan banyak rintangan. Itu saja. Itulah saya nak beritahu tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, saya tak pandai apa tuan-tuan. Saya ni hamba yang lemah dan bodoh yang hina saja tuan-tuan. Saya cuba saja, saya ikhtiar saja yang nak sembuhkan Allah. Saya tak ada apa-apa tuan-tuan, tak ada keistimewaan apa, saya tak pandai apa pun tuan-tuan. Saya hanya manusia biasa yang berdosa, dan saya juga ahli kubur tuan-tuan satu hari nanti insya-Allah. Saya ikhtiar saja tuan-tuan. Saya pun berterima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik kakak semalam yang banyak mendoakan perjalanan kami, yang mendoakan urusan kami semalam.
kemungkinanlah doa-doa tuan-tuan semalam yang asbab, yang mujarab, yang tidak ada hijab dengan Allah ni, yang makbul. Semalam mungkin doa-doa tuan-tuan bukan kepandaian saya, bukan kehebatan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang support saya, yang support Ustaz Syafiq, yang support tim kami, dan yang support Ustaz Kazim ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jazakallahu khair. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan, membalas apa yang tuan-tuan mendoakan. Semoga Allah Ta'ala melipat gandakan balasan tu kepada tuan-tuan, balasan-balasan yang baik, insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan. Lagi apa-apa tuan-tuan nak tanya, boleh saya nak jawab, insya-Allah. Tok minta tolong buat baca, insya-Allah, insya-Allah kalau saya diizinkan saya buat. Waalaikumsalam pada yang beri salam. Jadi apa lagi nak tanya? Tok sengaja jaga kesihatan, pelindung diri. Ya. Semua orang akan kena tuan. Saya biasa kena tuan. Saya berubat orang. Kalau saya kena sihir tuan, tak mangkit tanya dia ni lah. Tanya orang perempuan saya lah, saya mangkit tak mangkit. 2 hari saya boleh tidur lagu tu lah. Mangkit semayang, tidur balik. Makan sikit, tidur balik. Tak tahan tuan-tuan. Mata ni macam orang, saya biasa kena tuan. Mata ni macam orang cucuh lighter ni. Ni sini. Macam orang cucuh lighter. Orang yang tak kena boleh sembang lah. Orang yang tak kena boleh sembang lah. Sakit tulang belakang ni macam orang letak batu 1 tan di belakang. Sakit nak mangkit tak boleh. Tu saya biasa kena sihir. Tak ada siapa pun. Tak ada siapa pun yang hebat, yang kebal tuan. Semua orang akan sakit. Cuma Allah Ta'ala uji kita macam mana saja. Hari ni kena pada Ustaz Kazim, mungkin esok lusa boleh kena pada saya juga. Saya tak tahu. Tapi selagi saya duduk okey, sihat ni, saya bantulah orang lain. Mungkin satu hari saya pun sakit teruk, saya pun mohon bantuan-bantuan daripada tuan-tuan, perawat-perawat yang lain, insya-Allah. Amin. Saya pun minta tuan-tuan doakan kepada saya, insya-Allah. Macam mana keadaan Ustaz? Alhamdulillah lah, nampak feedback tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah sikit. Dan kita akan buat balik, insya-Allah, rawatan susulan. Jadi itu saja saya rasa kot, tak ada apalah kot saya nak cakap. Hari ni saya nak terang pada Ustaz Kazim. Nanti insya-Allah kita akan buat rawatan-rawatan jauh. Insya-Allah yang mana nak buat rawatan dah boleh booking di rawatan. InsyaAllah kita akan panggil satu persatu. Saya mohon ampun dan maaf. Terlampau ramai tuan-tuan nak panggil, nak main berubat ni. Cuma saya ambil sekadar saya mampu. Saya tak mampu, saya tak boleh buat tuan-tuan. Dan rawatan kami menyediakan adalah rawatan seikhlas hati. Tidak meletakkan apa-apa bayaran, kecuali minyak-minyak produk kami sahaja ada bayaran. Lain itu cas-cas rawatan semua tak ada. InsyaAllah saya bantu sekadar mana saya boleh bantu. Semampu mana saya boleh bantu, saya bantu. Yang tak selebihnya tu saya tak mampu, carilah perawat-perawat yang lain. Carilah perawat-perawat yang benar. Carilah perawat-perawat yang tidak mengambil kesempatan kepada pesakit. InsyaAllah semuanya sama saja. Jalan saja berbeza, matlamat tujuan destinasi sama, tetap sama. InsyaAllah kalau kita jalan yang benar, maka kita akan sampai destinasi yang sama, destinasi yang benar. Tapi kalau kita cari yang silap jalan, maka kita akan sesat di tengah jalan, tidak akan jumpa destinasi yang benar. Jadi itu saya daripada saya mohon ampun dan maaf daripada kata-kata, bahasa saya, perbuatan saya. Mungkin saya ni lolak sikit, kadang-kadang buat lawak lolak ke, hantam orang ke apa, saya mohon ampun dan maaf. Itu kelemahan diri saya. Doakan saya, insyaAllah. Doa kepada Ustaz Kazim, doa kepada Ustaz Syafiq sendiri, adinda saya, dan juga rakan-rakan saya semalam. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala balaslah baik kebaikan kepada saya, insyaAllah. Amin. Itu saya daripada saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.